Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat barisan panel serta hadirin sekalian. Saya Muhammad Izwan Izzat bin Maisa pada hari ini akan membentangkan laporan kajian saya yang bertajuk penggunaan Google Meet sebagai aplikasi digital pengajaran dan pembelajaran guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Seperti yang kita ketahui, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK amat ditekankan dalam pembelajaran abad ke-21. Pada tahun 2019 dan 2020, kita satu dunia telah digemparkan dengan kemunculan wabak yang sangat berbahaya iaitu wabak COVID-19. Maka dengan itu, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami perubahan yang drastik selepas kemunculan wabak tersebut. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dapat diteruskan. Satu daripada pendekatan yang digunakan oleh pihak KPM adalah dengan menggunakan aplikasi digital Google Meet. Maka dengan itu saya telah mengemukakan 3 pernyataan yang masalah. Yang pertama, menurut Urgatini Mageswaran dan Zambri 2021 serta Abdul Halim 2020, mereka mengatakan bahawa tahap pengetahuan mengendalikan aplikasi digital Google Meet dalam kalangan guru di negara kita berada pada tahap yang rendah. Yang kedua, segelintir guru di Malaysia menganggap penggunaan aplikasi Google Meet dalam proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR agak membebankan. Ini menurut Norehan dan Mahaliza 2021. Dan yang ketiga, guru-guru Bahasa Melayu juga tidak bersedia untuk menerima teknologi digital semasa proses PDPR dalam talian. Ini menurut Marni 2020. Dengan itu, saya telah mengemukakan 3 objektif dan 3 soalan kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti tahap penggunaan Google Meet sebagai aplikasi digital guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Yang kedua, mengenal pasti tahap kemudahgunaan Google Meet sebagai aplikasi digital guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk PDPR. Yang ketiga, mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah dalam menggunakan Google Meet sebagai aplikasi digital untuk PDPR. Soalan kajian yang pertama ialah apakah tahap penggunaan Google Meet sebagai aplikasi digital guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk PDPR? Yang kedua, apakah tahap kemudahgunaan Google Meet sebagai aplikasi digital guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk PDPR? Dan yang ketiga, apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah semasa menjalankan PDPR menggunakan aplikasi digital Google Meet? Ini merupakan kerangka konseptual yang saya telah gunakan yang diadaptasi daripada kajian Vishwanesh, Michael Garden dan Davis 2003 serta Davis 1989. Saya telah menggunakan model penerimaan teknologi, model TAM, bagi melihat respon guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah kepada tahap penggunaan, tahap kemudahgunaan dan isu dan cabaran semasa mereka menggunakan aplikasi digital Google Meet dalam PDPR. Seterusnya, bahagian metodologi kajian. Bagi reka bentuk kajian ini, saya telah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kaedah tinjauan. Bagi persimpulan pula, saya menggunakan persimpulan rawat mudah yang melibatkan 70 orang guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah di zon Kuala Ketir, Kedah yang melibatkan 13 buah sekolah rendah. Bagi instrumen kajian, saya telah menggunakan soal sidik yang diubah sesuai daripada kajian Zakaria et al. 2020 yang mengandungi 4 bahagian ataupun konstruk. Yang pertama, bahagian A mengandungi demografi responden, bilangan itemnya 5. Bahagian B berkaitan dengan tahap penggunaan Google Meet. Bahagian C berkaitan dengan tahap kemudahan gunaan Google Meet. Bahagian D berkaitan dengan isu dan cabaran. Dan bahagian B hingga D ini mengandungi 10 item semuanya, 10, 10, 10 dan skalanya bermula pada 1, sangat tidak setuju hingga skala 5 iaitu merujuk kepada sangat setuju. Seterusnya, bagi dapatan kajian rintis, saya menganalisis nilai alfa Cronbach. Secara keseluruhannya berada pada tahap yang baik, tinggi. Bagi konstruk yang pertama, saya telah mendapat nilai alfa Cronbach 0.97. Konstruk yang kedua iaitu saya telah dapat 0.96 dan konstruk yang ketiga saya telah dapat 0.94 dan secara keseluruhannya 0.91.
Ini bahagian prosedur pengumpulan data. Yang pertama sekali, saya menyediakan instrumen. Yang kedua, saya mendapatkan kesahan pakar. Yang ketiga, saya jalankan kajian rintis. Yang keempat, saya analisis data kajian rintis menggunakan perisian SPSS versi 26. Yang kelima, saya memohon kebenaran sekolah untuk mengumpul data kajian yang sebenar. Yang keenam, saya membuat taklimat bersama Ketua Penitia Bahasa Melayu dan guru-guru Bahasa Melayu yang dipilih. Yang ketujuh, saya mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form. Dan yang ke-8, saya menganalisis data kajian sebenar dengan menggunakan perisian SPSS versi 26. Bagi prosedur penganalisan data pula, saya menggunakan statistik deskriptif dan semua analisis data ini saya menggunakan perisian SPSS versi 26. Bagi interpretasi data SCOMIN, saya telah adaptasi daripada kajian Sumbani dan Zamri 2018 yang mengandungi tahap rendah, sederhana dan tinggi. Bagi dapatan kajian, bagi soalan kajian yang pertama iaitu berkaitan dengan apakah tahap penggunaan, secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi dengan skor min 3.90 dan sisihan piawai 0.652. Ini merupakan bahagian analisis secara keseluruhannya bagi dapatan kajian yang pertama, soalan kajian yang pertama. Item B2 merupakan item yang paling tinggi dan item B8 merupakan item yang paling rendah dalam konstruk yang pertama. Namun keseluruhannya masih berada pada tahap yang tinggi. Bagi dapatan kajian yang kedua, iaitu berkaitan dengan tahap kemudahangunaan, secara keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi dengan skor min 3.397 dan sisihan piawai 0.602. Ini merupakan analisis data secara keseluruhannya. Item C5 merupakan item yang paling tinggi dan item C7 merupakan item yang paling rendah dalam dapatan soalan kajian yang kedua. Namun secara keseluruhannya masih lagi berada pada tahap yang tinggi. Bagi soalan kajian yang ketiga iaitu berkaitan dengan isu dan cabaran, secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana dengan skor min 3.43 dan sisihan piawai 0.759. Dan ini dapatan secara keseluruhannya. Item D2 merupakan item yang paling tinggi dan item D4 merupakan item yang paling rendah dalam soalan kajian yang ketiga ini. Namun, dapatan kajian berada pada tahap yang sederhana. Ini bahagian kesimpulan. Bagi soalan kajian yang pertama, dapatan berada pada tahap yang tinggi. Dengan ini, responden kajian mengetahui cara menggunakan aplikasi digital Google Meet serta mereka juga mengakui aplikasi ini sesuai digunakan oleh guru Bahasa Melayu bagi menyampaikan ilmu kepada murid semasa menjalankan sesi PDPR. Dan dapatan kajian ini selari dengan kajian lepas seperti ND dan HENDY 2020. Bagi soalan kajian kedua pula, dapatan berada pada tahap yang tinggi juga dan responden kajian mengakui aplikasi Google Meet ini mudah digunakan sewaktu menjalankan proses PDPR dan ia selari dengan dapatan kajian lepas seperti Mazidah dan Nur Aidawati 2021. Bagi soalan kajian yang ketiga iaitu berkaitan dengan isu dan cabaran, dapatan berada pada tahap yang sederhana dan responden kajian menganggap bahawa penggunaan aplikasi digital Google Meet ini tidak membebankan dan ia selari dengan dapatan kajian lepas seperti Zakaria et al. 2020. Dari segi implikasi, terdapat 3 semuanya. Yang pertama, dari segi pengetahuan, kajian ini dapat memberi pengetahuan yang jelas kepada guru Bahasa Melayu mengenai kewujudan dan keberkesanan aplikasi digital Google Meet dalam proses PDPR. Yang kedua, dari segi praktikal, ia mampu mendorong para guru Bahasa Melayu agar mempraktikkan amalan pembelajaran terkini dengan menggunakan aplikasi digital Google Meet yang menyokong pembelajaran dalam talian. Dari segi teori pula, penggunaan model TAM ini mampu membantu pekaji untuk mengenal pasti tahap penggunaan dan tahap kemudahangunaan aplikasi digital Google Meet dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah rendah. Seterusnya bahagian cadangan. Yang pertama, saya cadangkan kepada pihak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya bahagian profesionalisme keguruan, seharusnya mengadakan kursus berkaitan pembelajaran dalam talian kepada guru-guru di Malaysia dan pihak KPM juga boleh menggubal dasar bagi menjalankan pembelajaran menggunakan aplikasi digital Google Meet
supaya tidak berkubur begitu sahaja apabila sekolah dibuka semula seperti sekarang telah bersemuka. Seterusnya bagi pihak sekolah, pihak pentadbir perlu menyusun jadual yang bersesuaian dengan mengambil kira faktor tempoh layar yang diperuntukkan kepada murid. Seterusnya cadangan kepada guru-guru. Guru-guru mestilah mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu berkaitan kaedah pengajaran yang terkini, contohnya dengan menyertai ladab yang dijalankan oleh penitia bahasa Melayu. Bagi cadangan lanjutan pula, saya cadangkan untuk pengkaji yang akan datang menggunakan pendekatan gabungan atau multi-metodologi dan menjalankan penyelidikan di kawasan bandar atas skop kawasan yang lebih besar seperti daerah dan negeri. Ini merupakan rujukan yang saya rujuk semasa menghasilkan pembentangan ini serta laporan kajian sebahagiannya. Setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.